Adakah salah menerima dana politik? Undang-undang negara ni ada salah tak terima dana politik? Tak salah. Beritahu aku, parti politik mana yang tak terima dana politik? RM6.08 tak ada apa pun yang hilang. Tak ada apa pun yang hilang. Kalau ada pun 400 juta yang dia belanjakan untuk bayar hutang terdahulu, itu hutang untuk bina kapal perang juga. Itu hutang untuk bina kapal perang juga, bukan hutang untuk beli tu ke beli ni ke yang benda mewah dan sebagainya. Tak ada. Duit kita digunakan dengan penuh hemat oleh apa ni, boosted never shipyard. Tak perlu nak bimbang. Tapi itulah seksi yang diorang tengah buat sekarang itu. Dia masalah diorang nak kena faham. Dia tak ada modal. Dia tak tahu dah nak keletong apa, nak janji. Ada tak gaya nak dengar janji daripada Pakatan Harapan? Tak ada. Orang takkan percaya. Betul tak? Apa yang menyebabkan dia orang menang dulu? Fitnah pasal 1MDB. Kalau nak cerita pasal 1MDB, aku berani jamin lah ahli parlimen kita pun kadang-kadang ada yang tak boleh faham tentang 1MDB. Because business model 1MDB is very complicated. Aku nak faham kena jumpa Arif Kandar ni 8 kali. Itu pun selalu telefon, WhatsApp, apa semua, nak bagi faham betul. Kau boleh explain kat orang. Bukan senang-senang boleh terus dengar 1 kali, 2 kali ceramah Arif Kandar kau boleh masuk kepala. Tak boleh. So bila isu tu complicated untuk orang faham, this is the best bullet untuk Pakatan Harapan mengelirukan rakyat. Tapi rakyat dah kena sekali dengan isu GST. GST baik. Lepas dah kalah, lepas hapuskan, bila dia tengok ekonomi negara melingkup, bila dah tengok negara hilang 30 bilion setahun akibat daripada tukaran GST patah balik pergi SST, baru dia orang tahu bahawa sebenarnya GST yang dilaksanakan oleh Datuk Seri Najib bagus untuk negara. Sebelum tu dia orang tak berfikir. Tapi dah tahu, dah terkena pasal GST, dah terkena pasal isu YMDB, masih ada lagi nak percaya dengan dondang sayang yang dimainkan oleh Rafizi, oleh Syed Saddiq dan geng-geng yang sewaktu ni. So tu, bagi pandangan Datuk lah, maksudnya dalam isu LCF ni tak ada rasuah lah kan tuan? Macam mana? Kalau ada rasuah, 22 bulan Pakatan Harapan memerintah, kau rasa lah kau rasa lah dia panggil tak Datuk Zahid? Panggil lah. Dia dakwa tak Datuk Zahid? Confirm dia akan dakwa. Kenapa tak ada? Ambil contoh hari ini. Hari ini aku duduk dalam mahkamah tadi. Peguam Datuk Zaidi bertanya dengan pegawai SPRM. Pegawai ni pasal benda dah lepas, aku cuma melaporkan apa berlaku. Ni bukan tak ada unsur subjudis ataupun menghina mahkamah. Ni aku nak explain. Paper pun dah keluar tadi tu. Dah keluar, memang dah keluar. Jadi apa kita cakap ni, apa yang dah dilakukan. Okey. Dia cerita Datuk Zahid sepatutnya tidak membuat keputusan. Tidak membuat keputusan untuk menyambung kontrak Ultra Kirana. Kerana kalau lebih daripada 7 tahun ataupun nilai kontrak tu lebih 25 juta, mesti bawa kepada UKAS. Lawyer tu tanya senang saja. Lawyer Datuk Zaidi tanya, adakah kontrak yang di-award oleh Datuk Zahid kepada Ultra Kirana lebih daripada 7 tahun? Tidak. Adakah kontrak yang di-award kepada Ultra Kirana kerajaan kena bayar lebih 25 juta? Dia cakap 5 sen pun tak bayar-bayar, tak perlu bayar apa-apa. Jadi apa cerita ni? Lepas tu ditanya,
di dalam ledger yang diperolehi daripada David Tan, daripada komputer riba dan juga pendrive yang dirampas, yang disita oleh pihak SPRM. Ya. Ada menyatakan nama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ada menyatakan bahawa Tan Sri Rahman yang menerima duit bagi pihak Tun Dr. Mahathir. Ada menyatakan nama Isyamuddin. Yang mana Isyamuddin ni ada dua orang yang rapat dengan Isyamuddin yang terima. Pertama Armizan, institusi politik dia. Yang kedua ialah Amin Botak. Soalan dia satu je. Kenapa dia orang ni semua tak didakwa? Kenapa Datuk Zahid je yang didakwa? Itu pun rakyat yang membaca ni boleh fikir tak ini pendakwaan terpilih ke tidak? Aku tengok hakim tadi, memang hakim yang aku rasa baiklah. Kalau pendakwa raya tak betul, dia tegur. Kalau peguam tak betul, tegur. Kalau bantahan tu logik, dia terima. Bantahan tak logik, dia tak terima. Okey, very fair. Tapi bila dah dihidangkan dengan maklumat-maklumat macam ni, kau rasa rakyat ni tak boleh membuat penilaian sendiri? Daripada situ pun rakyat dah tahu bahawa ketika Pakatan Harapan memerintah, rule of law telah bertukar menjadi law of the jungle. Bila Datuk Zahid terima dana daripada Alta Kirana Serian Berhad, itu dianggap sebagai rasuah. Padahal pegawai SPRM tadi mengatakan bahawa sumbangan itu ialah dana politik. Tapi bagi pada Muhyiddin, dana politik. Bagi pada Mahathir, dana politik. Untuk bagi pada Tan Sri Rahmat, dana politik untuk Tun Dr. Mahathir. Bagi pada Amin Botak dengan Armizan pun dana politik. Bagi pada KJ, dana politik. Bagi pada siapa lagi? Isyamuddin, dana politik. Tapi kenapa yang lain ni tak kena dakwa, Datuk Zahid kena dakwa? Itu pun macam mana? How do you explain? How do you explain? Pening tak? Betul. Orang boleh nilai. Orang boleh nilai. Tok, tu ada juga kita dengar dalam court tadi tu ada banyak dokumen yang tak diserahkan kepada peguam bela. So ada adil. Macam mana? Kita harap pihak mahkamah kena buat sesuatu lah. Pihak hakim, saya nampak hakim ni seorang hakim yang bagus, bijaksana lah. Saya yakin walaupun pihak peguam bela banyak dokumen tak dapat, disembunyikan. Kita tak nak cakap lah disembunyikan, apa ni kita panggil ni. Sebab bila ditanya oleh peguam Datuk Zaidi, kenapa tak diserahkan pada pihak pembelaan? Sebab last kali kita pun dapat juga, kita pun ada sumber-sumber kita juga, kan? Dia kata tak pasti. Itu jawapan dia. Tak pasti. So jawapan tak pasti ni sudah pastilah. Hakim yang adil, dia akan tahu apa dia nak buat. Dok, ada satu lagi tadi, soalan daripada Datuk Zaidi tadi kepada AO tu. Dia tanya senarai nama VVIP dalam ledger tu kan. Dia buat siasatan, tapi dia tak siasat yang lain-lain ni. Itulah saya terfikir juga. Kenapa dia tak siasat yang lain-lain? Dia jawab tak. Dia kata dia fokus pada Datuk Zahid disebabkan pasal isu UKSB. So UKSB ni dia ada kaitan dengan siapa? Dia ada kaitan dengan Kementerian Dalam Negeri. Dia ada kaitan dengan Kementerian Luar. Dia ada kaitan dengan siapa lagi? Dia ada kaitan dengan banyak pihak. Kalaupun lah kau nak kata, oh ini hanya kaitan dengan Menteri Dalam Negeri, so kenapa tak siasat Muhyiddin Yassin? Dia Menteri Dalam Negeri ketika dia menerima duit daripada UKSB. Ini benda-benda yang menyebabkan kita terfikir. Betul juga soalan yang dibangkitkan oleh Datuk Zaidi. Ini yang
rakyat semua membaca hari ni. Cuma kalau kau tanya dengan setengah-setengah surat khabar tu, yang dia cerita, oh Zahid terima dana politik bulanan bernilai 13 juta lebih Sing dollar. Yang dia tak cerita, yang lain-lain dia terima, kenapa tak didakwa? Siasat tak? Adakah salah menerima dana politik? Undang-undang negara ni ada salah tak terima dana politik? Tak salah. Beritahu aku, parti politik mana yang tak terima dana politik? Tak ada. Ini sambut ni ulang tahun UMNO yang ke-71. Terang-terang untuk UMNO. Apa masalah? Nak tanyalah, macam mana Pakatan Harapan boleh memerintah pada pilihan raya umum ke-14? Sebab dia dapat dana politik. Iran bagi pada Mahathir, Taiwan dengan Singapura bagi pada DAP, Amerika daripada tahun 2003 lagi, 2004 lagi aku dah dedahkan tentang PKR terima duit daripada Yahudi, Soros, Amerika. Belum lagi pendedahan selepas tu, Bersih pun dapat duit daripada Soros melalui NED, belakang dia NDI. Macam-macam pihak asing yang bagi duit. Kalau misalnya dia orang ni tak dapat dana politik, boleh dia orang bertanding pilihan raya? Tak boleh. Dan negara kita ni tahun 2012 melalui NKRA rasuah, SPRM mencadangkan supaya dana politik mesti diisytihar. Masa tu yang setuju untuk sign Datuk Najib Presiden UMNO dan Tan Sri Muhyiddin Yassin Timbalan Presiden. Kenapa ketika itu Anwar tak nak sign? Kenapa ketika itu DAP tak nak sign? Kenapa ketika itu PAS tak nak sign? Tanya lah. Jadi kalau tak ada undang-undang yang menghalang ahli politik daripada menerima dana politik, kenapa double standard bila Presiden UMNO yang tak nak bubarkan parti, tak nak masuk bersatu, terima, ianya dianggap sebagai rasuah. Bila apa ni Muhyiddin terima, bila Mahathir terima, siasat pun tidak. Adil tak? Tak adil lah macam tu. Kita bukan minta Datuk Zahid ni dibebaskan macam tu saja. Kita bukan minta Datuk Najib dibebaskan macam tu saja. Kita minta diberikan keadilan. Sampai sekarang keluarga Zeti terima 715 juta, tak ada sebarang pendakwaan. Sampai sekarang Nur Muhammad Yaakob terima 85 juta, tak ada sebarang pendakwaan. Sampai sekarang Nick Faisal mintakan Tim Lesnar 5 juta, tak ada sebarang pendakwaan. Sampai sekarang girlfriend pada Tim Lesnar, ugut Tim Lesnar, dapat rumah bernilai 10 juta US dollar, tak ada sebarang pendakwaan. Sampai sekarang the main culprit Jolo 1.2 bilion US dollar dia terima, tak ada sebarang pendakwaan. Sampai sekarang kita tunggu janji Hamid Baduk, yang janji nak cari Jolo. Last kali yang dia dapat jodoh. Tanya. Apa pun aku ucap terima kasih. Tanya kepada Tan Sri Hamid Baduk. What dia dah tak ada, so hak dia. Jangan kita petikaikan dia nak dapat jodoh. Memang hak dia. Benda yang baik dia buat. Kalau dia macam setengah-setengah orang yang lantan pelacur ke, yang buat maksiat dengan girlfriend ke apa, ini dia dah kahwin, nikah, alhamdulillah. Janganlah orang petikaikan dia. Kita tengok. Cuma kita persoalkan, kau kata nak bawa balik jodoh. Yang itu kita tunggu bulan Disember dah berapa kali Disember last kali. Dia pun dah tak jadi ketua Polis Negara, yang akhirnya dapat jodoh. Itu yang kita sikit terkilan lah. Cuma aku tengok kalau aku tengok isteri baru dia ni, nampaknya mata dia tu masih bagus. Ya, betul. Tajam. Masih boleh tahan lah.
Manis isteri dia yang baru ni. Cuma yang kita tak faham macam mana bila video Azmin Ali tu dia kabur, dia tak nampak. Yang ni yang menyebabkan aku rasa seolah-olah macam curiga dia telah gagal menjalankan tanggungjawab dia sebagai ketua polis negara, sehingga mengaburkan mata dia yang jelas terang. Ya, betul. Mata dia jelas terang, tapi disebabkan dia dengar cakap bos dia Mahathir Mohamad, maka dia kaburkan sekejap bila melihat video Azmin Ali. Rupa-rupanya hari ni sebenarnya mata Hamid Badu tak kabur, still tak kabur. Cumi mata pun tak pakai. Gerekir. Aku kalau cabut cumi mata ni, WhatsApp apa pun tak boleh baca. Dah kabur betul. Dia tak pakai cermin mata. Dia tak pakai cermin mata. Video Azmin Ali tu kita nampak cerah dia. Dia boleh tak nampak, dia kata kabur. Aduh. Tapi bila dia tengok hari ni, memang sebenarnya mata dia okey. Tengok bini dia manis je. Itu kebenaran dia tu.